Memang dulu ayah dia bercampur dengan gangster. Pukul kau. Pernah pukul mak kau. Tapi itu dulu. Sekarang ni ayah balik. Ayah nak ubah cara hidup kita, Yul. Kau ubah diri kau dulu. Kau tak payah nak ubah aku. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam. Pantas, padu, padat, pendek aja, 10 minit penuh ilmu yang penting manfaat. Bertemu kembali dalam Sembang Viral pada hari ini dan bersama dengan saya yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Farid Rawi Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Datuk. Makin lama saya tengok Ustaz, makin viral, makin handsome. Tapi tak boleh lawan hero Malaya tu. Itu kata-kata pujian. Ikhlas tak ikhlas tu? Ikhlas ya. Itu satu teguran yang membuatkan saya rasa cair. Dan dalam kehidupan ni Ustaz, memang kita kena tegur menegur Ustaz Betul Datuk, betul. Kalau kita tak tegur menegur, macam kalau orang tu buat salah kita tak tegur, berdosa ke? Berdosa tu. Berdosa. Asal nak dia buat salah pula saya tak tegur, dosa dia, rasa dia lah. Kalau kita tahu benda yang kawan kita buat tu atau orang tu buat salah, kita biarkan, maka berdosalah kita tu. Oh, ya ke? Sebab dengan kesalahan dia tu, dia akan efek pada orang lain pula. Allah tunjuk depan saya tu mesti ada sebab. Dia kata, Farid, kau tahu benda tu tak betul kan? Kenapa kau tak tegur dia? Kena ada cara dia tu. Cara nak tegur tu yang penting. Hari ni tajuk kita teguran untuk ayah dan ibu. Itu orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita buat kesalahan Ustaz, anak-anak ni boleh tegur ke tak boleh tegur? Boleh tu. Boleh. Kalau kita lihat pada suratul As, dia kata watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Maksudnya manusia ni dia ada tegur menegur antara satu sama lain secara umum. Kalau saya silap, Datuk betulkan saya. Kalau Datuk silap, saya betulkan Datuk. So itu konsep dalam hidup ni, dia mesti ada pengimbangan antara membetulkan yang silap dan juga membetulkan yang salah tadi. Saya ada satu cerita tu, Hasan dan Husain, dua cucu Nabi SAW, dalam satu perjalanan mereka singgah nak solat, tengok ada seorang pakcik tu ambil wudu. Pakcik tu ambil wudu tak betul. Jadi Hasan dan Husain ni tak tahu nak tegur macam mana. Dia kata, pakcik, kami ni nak ambil wudu. Jadi kami masih belajar. Boleh tak pakcik tolong tengok cara kami ambil wudu ni? Lepas tu pakcik kata, boleh, silakan. Pakcik tengok, pakcik betul kan? Tengok dia orang berdua ni ambil wuduk perfect. Secara tidak langsung pakcik tu dapat mesej bahawa pakcik tu yang silap. Dia kata, terima kasih nak, pakcik pun ada silap rupanya selama ni. So indirectly mesej tu sampai kepada pakcik tu. Jadi begitu kan kita tu. Ibu ayah ni memang saya tak nafi mereka ada ego ataupun sometimes mak bapak ni rasa dia lah betul. Ibu bapa pun mereka kena turun juga. Dia kena turun bahawa tak semua benda mereka tahu. Setelah anak kita pergi belajar balik, dia umpama macam tu. Macam umpamanya saya buat kapal terbang, saya tak buat landasan untuk landing. Anak saya hantar pergi belajar, balik tak tahu nak landing mana. So biar anak pergi belajar, balik landing tu cantik dalam rumah. So kesan pertama sekali adalah bila ilmu tu anak bawa balik, dia betulkan keluarga dulu. Kan Nabi pun diberi peringatan wa anzir ashiratakal aqrabin. Muhammad, beri peringatan kepada ahli keluarga engkau yang terdekat. Kalau Nabi tak bagi pendekatan atau tak buat pembetulan terhadap ahli keluarga, orang akan cakap apa? Muhammad, engkau ni pandai ajar orang ahli keluarga engkau tak ajar. Farid, engkau ceramah bukan main lagi sana sini. Tengok keluarga engkau dulu. Sebab dia senjata makan Tuhan. Jadi sebab itu anak-anak ni juga bila pergi belajar, ibu bapa kena bersedia bila anak-anak balik, kalau ibu bapa dia yang silap, dibetulkan oleh anak. Tak salah pun, dia bukan bergantung kepada umur, bergantung banyak mana makan garam. Habis kalau mak dengan bapak dah terasa hati, tak berdosa ke kita Ustaz? Tak, kita bukan derhaka tu. Kalau kita derhaka, ya, kita akan berdosa. Tapi kita cakap benda yang betul, mak ayah kalau terasa, itu kita tak berdosa. Kalau mak dia pakai baju labuh, dia kata, mak kenapa baju mak labuh? Lepas tu mak ketat lagi. Kan ketat sikit lagi mak. Itu jadi anak yang derhaka. Menyuruh mak benda yang salah. Tapi bila anak suruh mak buat benda betul, tidaklah jadi salah. Tapi tu, nak tegur ni pun tak boleh tegur depan orang. Jaga mara ada kat rumah, tiba-tiba mak pakai kan. Mak ni apa ni mak ni? Kan mak nak pergi melawar panjang mak ni depan orang. Tak boleh. Itu derhaka. Itu derhaka. Walaupun mak tu buat salah, itu derhaka. Walaupun dia punya matlamat tidak menghalalkan cara lah tu. Tapi ini yang menjadi masalah sekarang ni. Kadang-kadang ada orang sekarang ni Ustaz, anak-anak dia takut nak tegur mak bapak dia secara berdepan, dia hantar WhatsApp, dia hantar mesej.
Dia mesej ni kau tak boleh tu. Kita dalam keluarga kita pun sama kak. Dia tak dapat tengok ekspresi wajah. Dia boleh baca dengan pelbagai intonasi. Macam mana dia dibaca nanti, itu yang akan mentafsirkan apa nasihat nak disampaikan. Jadi eloklah kalau boleh. Kalau jauh tak boleh jumpa, lain cerita lah tu. Tapi sekarang boleh call kan, boleh telefon, boleh buat FaceTime sekarang ni kan. Mak, saya sayang mak kan. Saya tu. Itu permulaan. Dia kena mula, mak saya sayang mak kan. Saya rasa bertanggungjawab. Nanti saya ditanya Tuhan, mak dah susah payah besarkan saya. Mak dah bagi makan minum. Saya ni membesar dari kapan mak kan. Tapi rasa bersalah sangatlah mak kalau saya nak jumpa ke mak kat syurga dengan mak kan. Oh tu ayat tu memang power tu, jumpa mak kat syurga. Yalah, Mak, saya siapa tak nak jumpa. mak saya tu, saya nak cerita mak saya sikit tu. Mak saya ajak masuk Islam. Macam-macam saya cuba. Macam-macam daripada tahun 1991 saya masuk 1990 Islam. 1991 tu saya start ajak mak saya masuk Islam, masuk lama. Tahun 2000 mak saya masuk Islam. Sebabnya saya sikit je. Mak, saya rasa sangat bersalah dengan mak kalau saya tak dapat bawa mak ke syurga. Dunia ni mak dah banyak dah berkorban untuk saya. Saya takut tak dapat jumpa mak dekat akhirat. Menitis saya mata mak saya. Masuk Islam. Alhamdulillah. Sikit je tu. Dia kasih sayang kan, start dengan sayang. Maksudnya betapa adab tu perlu. Penting. Maknanya kita nak menunjukkan kasih kita kepada mak kita. Macam ibarat cerita ustaz tadi, kasihnya ustaz kepada mak tu, ustaz dah nampak jalan yang benar. Maknanya bila cakap, mak aku nak bersama dengan kau kat sana lagi lah, bukan kat sini saja. Kat sini saja. Menitis air mata dia. Betul, menitis air mata. Dan saya rasa mak ayah kita pun akan dengar. So kita kena ada way macam mana kita nak komunikasi. Kalau kita tengok dalam Quran, bila Allah gambarkan bagaimana Nabi-Nabi panggil anak-anak mereka, wahai anak kesayangan ayah, wahai ayah yang ku sayangi, wahai ibu yang ku rindui kan. Gunakan kalimah-kalimah yang boleh merentun jiwa mereka. Jadi ada satu cerita ni saya dengar, susah sangat seorang ibu bapa nak meminta maaf dengan anak-anaknya. Tapi kalau konsep memohon ampun, maaf kepada anak-anak ni dipraktikkan, jadi saya rasa silaturahim tu lebih dekat. Mungkin sedikit ustaz punya pandangan kat situ. Ya, saya rasa tak salah mak ayah minta maaf dengan anak-anak. Quran kata fasfah anhum wastaghfir lahum. Quran beritahu bahawa mintalah maaf pada mereka dan berlapang dadalah memaafkan mereka. Jadi meminta maaf adalah benda yang disyariatkan. Bila saya minta maaf dengan Datuk, maksudnya saya sedang beribadat. Allah melihat orang yang minta maaf tu tinggi darjat dia daripada orang yang memaafkan. Dan ini akan melonggarkan perhubungan tu dengan anak, dengan apa? Longgarkan. Datuk, itu juga memberi satu didikan kepada anak. Besok anak itu, dia ada anak pula. So, kita melahirkan generasi yang suka meminta maaf. Meminta maaf bila silap. Jadi, itu generasi kita nak lahirkan. Bermula dengan kemaafan. Kalau nak menegur ibu dan bapa ni, kita bermula dengan minta maaf ayah, mak, saya nak cakap sikit. Itu yang kita bincangkan pada hari ini. Kita bukan nak berderhaka, tetapi ibu dan bapa, anak-anak juga kena harus berlapang bahawa kemaafan, menegur sesama sendiri ini, kerana itulah keluarga. Keluarga yang satu hari nanti kita nak berjumpa bukan hanya di dunia ini, tetapi di jannah. Amin, insya-Allah. Terima kasih Ustaz dan terima kasih kepada anda yang menonton Sembang Viral di TV9 ini. Ingat, tak pasti jangan kongsi, jangan buat wakaf dosa. Jumpa lagi esok dalam Sembang Viral TV9. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.